Start. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin yang dihormati. Alhamdulillah dapat kita bertemu di platform Wacana Ilmiah Sains Kemanusiaan 1.0 dan tajuk Wacana Ilmiah kita pada hari ini adalah berkaitan Deklarasi Balfour 1917 iaitu Palestin masih terjajah. Jadi hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam lagi, kita sudah sedia pun maklum bahawa penjajahan Israel ke atas Palestin merupakan salah satu penjajahan moden yang panjang dan masih berlangsung walaupun dunia sudah melewati era kolonial. So antara dokumen yang biasa dikaitkan dengan penjajahan yang tidak berkesudahan ini adalah dokumen Deklarasi Balfour. Jadi Deklarasi Balfour ditandatangani pada 2 November 1917 antara penjajahan British dengan pemimpin pergerakan Zionis. Jadi pada hari ini genap ulang tahun ke-103. Untuk pengetahuan anda semua, Malaysia tiada hubungan diplomatik dengan Israel dan perkara ini membuatkan pemimpin negara kita sering dikritik sebagai anti-Semitic. Jadi sebagai warga negara Malaysia amatlah penting kita memahami perkara ini dan memahami latar belakang perkara ini. Maka wacana ilmiah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada anda semua mengenai penjelasan falsafah mengapa negara Malaysia melaksanakan dasar berkenaan. Sebelum itu ingin saya maklumkan wacana ilmiah ini disiarkan menerusi Facebook page Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang dan diharapkan anda dijemput like dan share link wacana ilmiah ini. Jadi tanpa kita melengahkan masa kita pada hari ini, kita ada 3 panelis yang akan membincangkan isu ini. So panelis pertama kita iaitu Dr. Ahmad Ikmal Hisham. Saya perkenalkan dahulu panelis pertama iaitu Ketua Program Sains Kemanusiaan, dan panelis kedua kita iaitu Dr. Hasnah binti Hussein, dan panelis terakhir kita iaitu Prof. Madya Dr. Mansur bin Sulaiman. Saya ingin menjemput dahulu panelis pertama kita yang akan membincangkan Deklarasi Balfour, benih penjajahan moden. So panelis pertama kita ini merupakan Ketua Program Sains Kemanusiaan dan mempunyai latar belakang pengajian Palestin, bidang falak dan juga hadis. Dengan itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Dr. Ahmad Ifan untuk berkongsi maklumat berkaitan Deklarasi Balfour benih penjajahan moden. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang pertamanya terima kasih kepada semua peserta wacana ilmiah sains kemanusiaan versi kali pertama yang kita adakan. Yang mana topik kita pada petang ini kita akan membincangkan satu perkara yang agak unik berlaku di dunia moden ini di saat kebanyakan negara-negara bangsa di seluruh dunia telah pun mengecapi nikmat kemerdekaan, tetapi di sana ada beberapa negara lagi yang bernasib malang kerana masih lagi dijajah oleh kuasa kolonial. Dan untuk wacana ilmiah kali ini kita akan membahaskan berkaitan dengan penjajahan Zionis ke atas negara Palestin. Kenapa tajuk ni penting kepada kita? Antaranya adalah kita kena ingat sebagai warga negara Malaysia, topik ini menyaksikan satu perdebatan yang hangat. Sehingga menyebabkan kita tidak langsung mempunyai sebarang hubungan diplomatik dengan negara Israel. Maka sudah tentulah ada asas kenapa pemimpin negara kita menetapkan dasar sedemikian rupa. Kita sebagai warga Malaysia perlu memahami falsafah di sebalik pelaksanaan dasar berkenaan untuk memastikan kita boleh merationalizekan kenapakah tindakan itu perlu dibuat di saat mungkin sebahagian daripada negara-negara lain mungkin sekarang ni nak berbaik-baik dengan Israel, tetapi Malaysia masih lagi bertegas untuk tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Semuanya kerana apa? Kerana tidak dapat dinafikan Israel telah pun bertindak zalim apabila mereka dalam usaha mereka untuk mengecapi cita-cita politik menubuhkan sebuah negara, bangsa ataupun tanah air mereka, apa yang mereka lakukan ialah mereka telah pun menzalimi milik orang lain dengan mengambil tanah yang secara undang-undangnya adalah dimiliki oleh orang-orang Arab Palestin, baik yang beragama Islam dan juga yang beragama Kristian. Maka wacana ilmiah kita pada
petang ini bukannya semata-mata kita bahaskan daripada aspek Palestin ini sebagai tanah suci milik agama Islam saja. Kita jangan lupa bahawa Palestin juga adalah merupakan tanah suci bagi agama Kristian. Dan Palestin juga sentiasa menjadi tumpuan kepada manusia daripada seluruh dunia, terutamanya kuasa-kuasa besar. Kerana dikatakan barang siapa yang menguasai Palestin, maka kebiasaannya kuasa itulah juga yang akan menjadi dominan di peringkat antarabangsa. Maka dengan sebab itu, kita perhatikan Palestin seperti mana yang disebut oleh Puan Moderator tadi, Dr. Nur Adilah. Palestin ini adalah satu negara moden yang masih lagi terjajah dan sejarahnya begitu panjang. Kalaulah kita nak merujuk kepada satu dokumen yang membahaskan berkaitan dengan apakah sebab utama, punca utama berlakunya penjajahan yang berterusan daripada pihak Zionis ke atas Palestin, maka sekarang ni saya nak berkongsikan slide saya, kalau boleh producer boleh tunjukkan slide saya. Kita perhatikan bahawa dokumen itu adalah dokumen yang telah pun ditandatangani 103 tahun yang lalu. Dikenali dokumen itu sebagai Deklarasi Balfour. Maknanya kata pada hari ini 2 November adalah ulang tahun yang ke-103 Deklarasi Balfour. Baik, apakah dia Deklarasi Balfour ni? Pertamanya, Deklarasi Balfour ni dia merujuk kepada Sir Balfour yang merupakan setiausaha negara British semasa zaman berkenaan. Nak faham mudah, portfolio beliau ni adalah seperti mana ibarat menteri luar pada zaman sekarang. Okay. Jadi dunia pada waktu itu dia sedang bergolak dengan perang dunia yang pertama. Dan kita juga mengetahui bahawa di saat masyarakat dunia sedang berperang, pada waktu itu hampir kebanyakan bangsa di seluruh dunia ni, walaupun mereka ni mungkin dijajah, walaupun mereka ini mungkin mengalami nasib yang kurang berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain, tetapi kebanyakan bangsa-bangsa di dunia, mereka mempunyai tanah air, memiliki negara bangsa mereka yang tersendiri. Kecuali bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang kurang bernasib baik. Kerana apa? Kerana sejarah membuktikan bahawa sejak daripada zaman dahulu lagi, orang Yahudi ini, mereka ni sering dibuang oleh masyarakat dunia. Maka apabila berlakunya Perang Dunia Pertama itu, kita kena faham persekitaran masyarakat Yahudi pada waktu itu, mereka ni hidup berselerak di seluruh dunia. Maka dengan sebab itu, pada tahun 1897, orang-orang Yahudi yang kebanyakan mereka itu menetap di benua Eropah, mereka telah pun menubuhkan satu pertubuhan politik yang dikenali sebagai pertubuhan Zionis antarabangsa. Yang kita sebut sebagai Zionis tu ditubuhkan pada tahun 1897 oleh pembesar-pembesar dan pemimpin berpengaruh dalam kalangan bangsa Yahudi. Jadi kenapakah pertubuhan Zionis ini ditubuhkan? Matlamatnya adalah untuk menegakkan cita-cita politik mereka supaya mencari satu tanah, satu negeri, satu negara yang boleh dihuni dan didiami oleh bangsa-bangsa Yahudi yang pada waktu itu duduk secara merempat dalam diaspora. Maka antara usaha yang mereka lakukan sejak daripada tahun 1897 dan apabila mereka ni menyusup masuk untuk melobi kuasa-kuasa besar dunia pada waktu itu yang sedang sibuk berperang untuk menguasai belah Asia Barat dan seumpamanya, apa yang mereka lakukan ialah mereka telah pun melobi kerajaan British, salah satu daripada kuasa penjajah pada zaman tersebut, untuk memberikan beberapa wilayah penjajahan British kepada orang Yahudi. Jadi nak jadikan cerita, sebenarnya sebelum mereka mencadangkan Palestin, mereka juga telah pun mencadangkan beberapa kawasan yang lain yang dijajah oleh British. Mereka pernah mencadangkan supaya ambil Uganda, ambil beberapa negara lain di Afrika Timur, di Timur Afrika yang dijajah oleh British. Mereka juga pernah mencadangkan supaya mengambil Argentina sebagai satu kawasan untuk dijadikan sebagai wilayah khusus kepada orang Yahudi yang tidak ada negara bangsa pada waktu berkenaan. Tetapi diringkaskan cerita, akhirnya mereka telah pun memilih untuk kembali ke negara yang agak sinonim dengan bangsa Yahudi. Kalau kita buka dalam sumber-sumber biblikal, kita pun tahu bahawa orang Yahudi ini sentiasa dikaitkan dengan rantau yang dikenali sebagai rantau Timur Tengah ataupun khususnya di negara Palestin. Maka apa yang mereka buat? Mereka melobi kepada British supaya menyerahkan akan jajahan British, iaitu British Mandate di Palestin,
untuk diserahkan kepada orang-orang Yahudi untuk dijadikan sebagai national home kepada mereka. Jadi apabila kerajaan British menerusi kabinet mereka dan juga setelah diperbincangkan di Istana Buckingham, akhirnya mereka bersetuju dengan tuntutan dan lobi daripada Zionis berkenaan. Dan pada tepat tanggal 2 November 1917, akhirnya Balfour telah menulis surat ini yang dianggap sebagai dokumen yang mana dengan dokumen inilah orang-orang Yahudi daripada dahulu sampai sekarang mereka ni bersungguh-sungguh untuk mengekalkan legitimasi mereka dan mengilhak, merampas, menjajah setiap inci tanah milik orang Arab Palestin. Jadi apa yang disebut dalam deklarasi Balfour ini, disebut di situ bahawa sebenarnya His Majesty's Government, iaitu kerajaan diraja British, mereka telah pun mengisytiharkan simpati mereka kepada pergerakan Zionis antarabangsa, aspirasi dan juga cita-cita politik mereka untuk menjadikan Palestin itu sebagai negara bangsa mereka. Maka dengan sebab itu akhirnya kabinet British telah pun bersepakat untuk menyokong the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavor to facilitate the achievement of this object. Jadi pada waktu itu kita kena ingat bahawa landscape ataupun demografi negara Palestin ini hampir 97% daripada tanahnya dimiliki oleh orang-orang Arab tempatan, baik Arab Muslim ataupun juga orang Arab Kristian. Dan tak dapat dinafikan juga bahawa pada waktu itu ada juga orang Yahudi yang duduk bersama-sama dengan orang Islam, duduk berjiran secara aman dan damai. Dan negara Palestin ini pada waktu itu mereka ini ditadbir oleh kerajaan Islam Osmaniyah. Sehinggalah apabila British berjaya untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah, pada waktu itulah akhirnya British dengan satu tindakan yang agak mengejutkan turut mengambil kira faktor persaingan mereka dengan Perancis. Akhirnya mereka ni mengambil sikap berbeza seperti mana sikap orang-orang Eropah dalam perang salib ataupun Holy War ataupun Crusades, yang mana mereka bertegas untuk mengekalkan pemilikan mereka ke atas Palestin. Tapi pada saat Perang Dunia Pertama ini, bila mereka dah dapat Palestin, tiba-tiba mereka menyerahkan pula Palestin itu untuk dihuni kepada bangsa Yahudi yang pada waktu itu mereka ini duduk berselerak di seluruh pelosok dunia. Tak ada tempat tinggal yang tetap kepada mereka. Tetapi kita kena ingat, di sebalik deklarasi Balfour ni, British juga telah pun meletakkan satu syarat yang akhirnya telah pun dimungkiri oleh pergerakan Zionis. Disebut di situ bahawa it's being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. Makna kata, walaupun British itu berhasrat untuk menyerahkan Palestin untuk menjadi sebahagian daripada kampung halaman bangsa Yahudi yang duduk merempat pada waktu itu, tetapi ada syaratnya, iaitu mereka tidak boleh menimbulkan prejudis ataupun menarik hak-hak, baik hak-hak bersifat hak civil ataupun hak keagamaan, hak untuk beragama dalam kalangan penduduk bukan Yahudi yang memang dah sedia lama duduk di Palestin. Jadi ini syarat yang dikenakan oleh Balfour, tetapi malangnya pergerakan Zionis setelah mana mereka berjaya untuk mendapatkan negara Palestin, mereka telah pun mengingkari akan perjanjian ini. Maka dengan sebab itu, kita perhatikan dari sudut geopolitiknya, sebenarnya di saat konflik itu sedang berlaku, pada waktu itu kawasan-kawasan yang berada di sekitar Mediterranean Sea ini adalah kawasan-kawasan yang ditadbir oleh kerajaan Osmaniyah. Dan sehinggalah kerajaan Osmaniyah itu jatuh, sebelum daripada deklarasi Balfour itu sendiri, sebenarnya ada lagi beberapa perjanjian lain yang mana kalau kita pernah belajar dalam sejarah, kita mungkin pernah mendengar penjajah British dan penjajah daripada barat ini apabila menjajah dan cuba untuk menguasai satu wilayah baru, apa yang mereka buat adalah mereka memperkenalkan dasar pecah dan perintah, divide and rule. Benda yang samalah dibuat di mana-mana negara yang mereka nak jajah. Apa yang mereka buat ialah mula-mula mereka ini akan memecah belahkan kesatuan masyarakat. Baik kesatuan itu membabitkan kesatuan agama ataupun kesatuan antara bangsa yang pelbagai. Itulah yang berlaku di Palestin. Yang mana Palestin dan juga di rantau Arab pada waktu itu
mereka ditadbir oleh orang-orang Turki Osmaniyah. Bahkan contohnya kalau kita membahaskan persoalan Mekah pada waktu itu, amirnya adalah Amir Sharif Hussein yang dilantik. Walaupun Sharif Hussein ini adalah keturunan Nabi berbangsa Arab, tapi dia dilantik sebagai amir bagi pihak orang Turki, kerajaan Osmaniyah. Sehinggalah akhirnya penjajah buat ialah penjajah menghantar beberapa orang rekrut orientalis, spy yang mahir berbahasa Arab, yang kerja mereka ni menghasut kabilah-kabilah Arab ni supaya melakukan revolusi. Kononnya orang Turki menjajah orang Arab. Maka akhirnya beberapa pemimpin Arab ni mereka termakan dengan hasutan daripada British. Mereka pun bersekongkol dengan British kononnya untuk memerdekakan akan negara Arab daripada cengkaman Turki Osmaniyah. Tetapi akhirnya apabila British berjaya untuk mengalahkan Osmaniyah, sebenarnya semua janji-janji British itu untuk kononnya menyerahkan jawatan pemimpin khalifah Arab contohnya kepada Sharif Hussein, semuanya tidak dipenuhi. Bahkan dipecah belahkan orang Arab ini akhirnya menjadi negara-negara yang terdapat dalam peta moden sekarang ni. Dulu mereka ni satu negara, tapi akhirnya telah pun berpecah. Dan berpecah tu kesannya sehingga ke saat ini. Antara perjanjian turut ditandatangani sebelum perjanjian Balfour adalah satu perjanjian yang dikenali sebagai Sykes-Picot, iaitu pada tahun 1916, setahun sebelum daripada deklarasi Balfour. Yang mana perjanjian inilah yang dikenali sebagai pecah dan perintah ni, iaitu apa yang dibuat oleh penjajah-penjajah daripada barat ini, mereka melakarkan peta-peta rantau Arab ini, kemudian difaraidkan. Itali dapat wilayah mana, Perancis dapat belah mana, British dapat belah mana. Yang menjadi mangsanya adalah orang-orang Arab tempatan. Maka perjanjian Sykes-Picot ini pada permulaannya membahagikan beberapa wilayah Arab. Kalau dalam peta ini, wilayah yang ditandakan dengan A itu diserahkan kepada Perancis, yang B pula diserahkan kepada British, kerana British ni dia nak sangat sumber minyak yang terdapat di belah Iraq ni. Sementara di sini pula, inilah dia yang ditulis sebagai Palestin. Palestin ini kalau ikut perjanjian Sykes-Picot akan dijadikan sebagai international zone. Tetapi malangnya, setahun lepas tu, bila mana deklarasi Balfour, apabila British berjaya untuk mengalahkan kerajaan Osmaniyah, akhirnya British memungkiri janji mereka dengan Perancis. Tetapi akhirnya yang mereka guna pakai adalah mereka ni mempergunakan simpati mereka kepada orang Yahudi dan menjadikan kawasan yang sepatutnya diletakkan sebagai international zone itu menjadi milik British, dipanggil sebagai British Mandate. Okey, maka sebagai warga Malaysia yang sejahtera, sepatutnya kita kena memahami perbezaan di antara Israel nama negara mereka. Israel ni sebenarnya dia adalah merupakan nama gelaran kepada Nabi Allah Yaqub. Yahudi pula adalah bangsa mereka. Dalam Quran, bila Allah sebut Yahudi, kebanyakannya Yahudi yang karakter mereka ni karakter yang bermasalah, merosakkan dunia dan seumpamanya. Zionis pula adalah merujuk kepada pertubuhan politik mereka. Ini tiga istilah yang sepatutnya kita kena memahami. Dengan sebab itulah pemimpin-pemimpin Zionis ni, di saat mereka menubuhkan pergerakan Zionis antarabangsa, ni contoh pemimpin-pemimpin mereka lah. Ni Weizmann, kemudian ini pula adalah Ben Gurion yang telah pun mengisytiharkan apabila British keluar daripada Palestin tahun 48, dialah mengisytiharkan penubuhan negara Israel. Mereka ni bersungguh-sungguh untuk melakukan tindakan-tindakan yang membolehkan orang Yahudi yang asalnya hanya menjadi minoriti saja di Palestin dan menguasai hanya sekitar 3% saja daripada tanah Palestin. Akhirnya bila mana British menyerahkan Palestin itu kepada mereka, berlakulah migration beramai-ramai. Berlakulah satu fenomena yang mana orang-orang Yahudi yang duduk di seluruh dunia ni, dan jangan terkejut termasuklah juga di tanah Melayu. Ada komuniti Yahudi yang pernah duduk di tanah Melayu, akhirnya mereka ini migrate beramai-ramai dengan dana yang ditaja oleh pertubuhan Zionis antarabangsa. Ini contoh peta lah kalau kita memahami sebelum tahun 47 orang Arab banyak menguasai Palestin. Tapi sekarang ni kita perhatikan yang dinamakan sebagai Palestin itu hanya tinggal genting Gaza yang letak bersempadanan dengan Mesir dan juga di tebing barat yang letaknya bersempadanan dengan Jordan. Okey. Dan kita juga jangan lupa bahawa daripada tahun 1917 di saat deklarasi Balfour itu ditandatangani, ni poin terakhir saya lah sebelum saya menyerahkan kepada panelis yang kedua, kita lihat di sini betapa pertubuhan Zionis ini
dalam usaha mereka untuk mencapai cita-cita politik mereka, mereka telah pun menubuhkan beberapa pertubuhan paramiliteri. Ini terrorist group. Kerja mereka ni, mereka menyerang kampung-kampung Arab Palestin, mereka membakar dan menghalau keluar sehingga menyebabkan orang Arab ni terpaksa menjadi pelarian. Itu yang ramai duduk di Jordan, di Syria menjadi pelarian. Lebih 1 juta direkodkan orang-orang Arab Palestin ini terpaksa menjadi pelarian. Tanah yang asalnya menjadi kampung halaman mereka telah pun dihalau keluar oleh pertubuhan pengganas seperti mana Haganah. Kita tengok Haganah ni, orang perempuan pun mereka rekrut sebagai tentera. Dan mereka juga menghantar kapal-kapal untuk membawa masuk pendatang-pendatang orang-orang Yahudi yang duduk di seluruh pelosok dunia. Jom duduk beramai-ramai. Mereka sponsor, mereka taja untuk memenuhkan demografi di kawasan Palestin ini. Kononnya yang menjadi majoritinya adalah orang-orang berbangsa Yahudi. Begitu juga dengan pertubuhan Irgun yang terkenal dengan aktiviti serangan keganasan mereka. Sekarang ni bila sebut serangan berani mati, orang nampak Islam saja. Tapi sebenarnya yang mula-mula buat serangan berani mati, melancarkan serangan di khalayak ramai ini adalah pertubuhan Irgun Etzel, pertubuhan teroris yang ditaja oleh Zionis. Mereka lah di antara kumpulan pertama yang menyerang bas-bas awam, bas pengangkutan awam. Mereka juga telah pun menyerang sarjan-sarjan dan juga tentera-tentera British yang pada waktu itu belum keluar lagi daripada Palestin. Dan banyak perkampungan tradisional Arab juga telah pun dimusnahkan. Begitulah juga dengan pertubuhan lain, contohnya pertubuhan Lehi. Jadi pokok pangkalnya, apa yang kita faham di sini, hasil daripada deklarasi Balfour ini, oleh kerana deklarasi Balfour ini langsung tidak membincangkan nasib penduduk asal tempatan. Inilah bahaya kalau satu dasar politik itu sekiranya dibuat tanpa perbincangan, maka dia akan menetijahkan satu penderitaan yang berlarutan. Jadi sekadar itulah saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ahmad Ihsan Iqmal Hisham, saya rasa satu maklumat yang sangat bermakna bagi kita bagaimana deklarasi Balfour ini membawa kepada satu bentuk penjajahan baru, iaitu bagaimana Israel yang akhirnya menguasai Palestin. Dan yang paling penting yang saya tertarik poin utama iaitu kedatangan Yahudi ke Tanah Melayu sebenarnya. So dengan itu saya ingin menjemput panelis kedua kita iaitu Dr. Hasna Hussein. Saya perkenalkan beliau dahulu, sedikit latar belakang beliau. Beliau merupakan pensyarah kanan di Pusat Sains Kemanusiaan dan juga banyak menulis mengenai isu kenegaraan dan sejarah. Dan saya ingin menjemput Dr. Hasna untuk berkongsi mengenai informasi berkaitan Yahudi di Tanah Melayu dan penjajahan British. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada pengerusi majlis kita. Saya akan bincang tentang Yahudi di Tanah Melayu dan penjajahan British. Sebenarnya yang pembentang pertama beritahu tadi bahawa sebenarnya di Tanah Melayu juga rupa-rupanya ada golongan Yahudi yang telah datang ke sini. Dan selalunya kalau kita tengok dalam sejarah negara kita, selalunya kita belajar tentang British di Tanah Melayu, Jepun di Tanah Melayu, apa lagi tentang kedatangan orang Cina, orang India kan. Rupanya kita tak tahu, tak sedar, rupanya ada juga Yahudi di Tanah Melayu. Okay, sekejap saya nak share skrin tapi tak tahu kenapa. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak tu pengerusi? Tak nampak. Mungkin boleh share screen. Klik share screen. Share, tapi macam tak keluar je. Okay. Okay, kejap. Boleh dah. Okay. Okey, Yahudi di Tanah Melayu dan penjajahan British. Mula-mula kita tengok kepada latar belakang sejarah ya. Dari segi sejarah, Pulau Pinang merupakan sebahagian daripada negeri Kedah sebelum diambil oleh SHTI ya, ataupun Syarikat Hindia Timur Inggeris dan dijadikan sebagai tanah jajahan mahkota British. Negeri Pulau Pinang ini merupakan penempatan pertama British di Tanah Melayu dan juga penempatan pertama ataupun tumpuan golongan Yahudi di Tanah Melayu. Okey, dan pengambilan Pulau Pinang oleh Francis Light pada 11 Ogos 1786 merupakan titik penting dalam catatan sejarah negara ini kerana bermulalah kemasukan kuasa Inggeris ke Tanah Melayu pada waktu itu. Dan Pulau Pinang telah menjadi koloni British secara berasingan daripada negeri-negeri Melayu yang lain.
Okey, tengok sejarah pendudukan Yahudi di Malaysia. Okey, macam saya cakap tadi, secara umumnya memang masyarakat kita yang belajar sejarah, dia cuma tahu British, cuma tahu orang Cina, orang Dia yang datang masuk ke tanah Melayu. Masyarakat kita seakan tidak nampaklah tentang kewujudan, kemasukan dan kemasukan orang Yahudi semasa penjajahan British, terutamanya di Pulau Pinang, Melaka dan Negeri Sembilan. Tapi yang menjadi tumpuan adalah di Pulau Pinang. Dan kita baru mendapat tahu bahawa sebenarnya di Sabah dan Sarawak juga ada peninggalan orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang mula datang dan menetap Pulau Pinang, mereka-mereka ni dia berlarutan sehingga tahun 1970-an apabila kerajaan Malaysia memutuskan hubungan dengan negara Israel. Okay, kita tengok sini antara keturunan Yahudi yang ada di Malaysia sebenarnya ada 4 kategori, iaitu Yahudi Sephardi, Yahudi Mizrah, Yahudi Cochin, Yahudi Ashkenazi. Okay. Dan secara amnya kalau kita balik kepada sejarah, orang Yahudi ini telah pun mula ditemui di tanah Melayu ni sekitar abad ke-9 lagi di Lembah Bujang. Kan? Lepas tu di Melaka. Tapi waktu itu mungkin mereka datang sebagai pedagang macam tu sahaja. Cumanya pada abad ke-19 barulah kita tengok kedatangan orang Yahudi itu secara beramai-ramai disebabkan kemajuan perniagaan dan perdagangan di Pulau Pinang pada waktu itu. Dan waktu itu juga kita tengok kemajuan perdagangan di Pulau Pinang telah menarik seorang Yahudi yang bernama Sesson dan Meyers daripada India untuk datang dan berhijrah ke sini pada waktu itu. Dan daripada fakta kita jumpa juga dikatakan orang Yahudi pertama mendiami tanah Melayu adalah Ezekiel Aaron Menasseh, yang mana beliau ni dikatakan telah hidup di sini dan mengamalkan budaya Yahudi selama lebih kurang 30 tahun sehingga Perang Dunia Pertama berlaku. Pada waktu inilah dikatakan hijrahan orang Yahudi itu telah berlaku dengan banyaklah di tanah Melayu pada waktu itu. Cumanya bila tanah Melayu dijajah, diserang oleh tentera Jepun, waktulah kebanyakan mereka itu telah dipindahkan ke Singapura, ke Australia dan juga Amerika lah. Juga dianggarkan sehingga tahun 97-an cuma ada 100 orang Yahudi sahaja di Malaysia ini. Sejak Dr. Mahathir lah yang memperkenalkan semangat kita menentang Israel lah. Okey, seterusnya itu dari segi sejarah kedatangan dan pendudukan orang Yahudi di Malaysia. Seterusnya kita tengok apakah legasi Yahudi ni di Malaysia ataupun di tanah Melayu ni. Yang pertama kita dapat temui tanah perkuburan, tanah perkuburan Yahudi di Pulau Pinang, dipercayai wujud sejak tahun 1805 dan merupakan perkuburan Yahudi yang tertua sekali di Malaysia, yang mana ia terletak di Jalan Zainal Abidin ataupun dia dah tukar nama sebenarnya Jalan Yahudi. Lepas tu yang kedua, tak ni gambar saja, gambar perkuburan Yahudi di Pulau Pinang tu. Itu juga gambar-gambar dia. Ini juga perkuburan Yahudi di Pulau Pinang. Seterusnya rumah ibadat. Yang ni pun telah ditutup lah sebab waktu tu last terakhir sekali cuma ada 10 orang lelaki saja yang berkumpul untuk melakukan ibadat. Lepas tu nama jalan. Ada satu nama jalan di Pulau Pinang yang dinamakan Jalan Yahudi. Ini jalan. Seterusnya adalah ini antara tokoh Yahudi di Malaysia, iaitu Gary Brown, Charles Ephraim, Ezekiel Menasseh. Okay. So kita nak tengok hubungan British Yahudi dan juga deklarasi Balfour yang diperkatakan tadi. British dia merupakan sebuah kuasa yang pernah menjajah Palestin. Dan menurut David Cronin, wartawan dia mengatakan sesiapa yang meneliti metod penjajahan British terhadap rakyat Palestin
akan menyedari persamaan dengan apa yang dipraktikkan oleh tentera Israel pada hari ini. Contohnya macam pencerobohan rumah-rumah, penahanan banduan tanpa persyaraan, kan? Itu antara warisan penjajahan oleh British. Dan deklarasi Balfour ini adalah pengumuman oleh kerajaan British itu sendiri yang menunjukkan betapa mereka menyokong segala tindakan Yahudi dan juga sehingga mereka memberikan kebenaran untuk mereka menduduki Palestin. Okey, British Yahudi di Malaysia. Okey, walaupun tapak penempatan masyarakat Yahudi kan sangat sedikit lah berbanding dengan impak penjajahan British itu sendiri, tetapi ia sebenarnya memperlihatkan adanya usaha British untuk membawa masuk pendatang Yahudi ke tanah Melayu. Kan? Dan saya katakan di sini bahawa British dan Yahudi adalah rakan sekutu forever. Kenapa forever? Sebab daripada dulu sampai sekarang mereka lah, British lah yang memang menjadi penyokong kuat di atas segala apa tindakan yang dilakukan oleh puak-puak Yahudi ni, walaupun tindakan itu di luar batasan kemanusiaan. Dan kalau kita tengok cara ataupun gaya pemerintahan apa yang British buat di Palestin itu, dia cuba bawa masuk ke tanah Melayu, kan? Jadi dengan pendudukan mereka di tanah Melayu ni sebenarnya akan memudahkan mereka, iaitu British, untuk memberi tempat tinggal kepada masyarakat Yahudi yang menjadi pelarian waktu itu. Ya? Dan kita dapat lihatlah bahawa modus operandi British adalah sama dengan Yahudi, iaitu menggunakan cara haram untuk menduduki sesuatu kawasan. Dan kita lihat saja bagaimana Perancis lah yang mendapatkan Pulau Pinang tu adalah secara tipu mensihat. Kalau nak dapat benda ni secara lebih mendalam, sila rujuk sejarah Malaysia. Dan dalam satu wawancara dan Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri pun mendedahkan bahawa plot yang digunakan oleh British yang dirancang ke atas tanah Melayu adalah sama dengan apa yang mereka lakukan ke asas Palestin pada tahun 1940-an, iaitu melalui strategi penghijrahan. Dan kalau kita kaji, memang benar wujud persamaan akan strategi tersebut. Tapi strategi tersebut tidak berhasil, kan? Apa yang dibuat dekat Palestin itu tidak berhasil kepada tanah Melayu, sebabnya ditentang oleh masyarakat Melayu pada waktu itu. Kita tengok ya. Kita kata Yahudi menggunakan ataupun British menggunakan strategi penghijrahan. Dan kalau kita tengok semasa penjajahan British di tanah Melayu, mereka telah menggalakkan kaum Cina dan India untuk berhijrah dan tinggal di tanah Melayu waktu itu. Maka berlakulah penghijrahan besar daripada tanah besar Cina dan India ke tanah Melayu pada pertengahan tahun 1800. Jadi kita boleh jadikan kemasukan orang Cina dan India ke tanah Melayu pada waktu itu telah memudahkan lagi usaha British untuk membawa masuk golongan Yahudi ke negara ini. Dan yang menjadi tumpuan adalah of course lah Pulau Pinang. Okey, itu segi penghijrahan. Seterusnya, adakah kita sedar bahawa pengenalan kewarganegaraan jus soli yang British perkenalkan melalui pengenalan Malaya Union 1946. Bagi saya ini dilihat sebagai taktik British untuk memberikan kewarganegaraan kepada pihak Yahudi di tanah Melayu. Tapi tak berjaya kerana Malaya Union telah mendapat tentangan hebat daripada orang-orang Melayu yang tak boleh terima kewarganegaraan secara automatik bagi sesiapa sahaja yang lahir di tanah Melayu. Yang saya katakan sebabnya kalau kita fikir secara logik kan, buat apa British nak bagi kewarganegaraan kepada orang Cina dan India yang hanya menjadi tenaga buruh di ladang dan lubang biji timah. Dan kalau kita tengok penentangan terhadap Malaya Union 1946 pun datangnya daripada orang Melayu dan bukannya orang Cina atau India. Dan jika betul mereka mahu untuk memang mahukan kewarganegaraan tu, kenapa mereka tak menentang dan memerahi British? Kerana British tidak memperjuangkan idea kewarganegaraan tersebut, kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, polisi divide and rule. Sebenarnya polisi divide and rule ini
memudahkan lagi British untuk membawa Pak Yahudi ke negara ini. Yang sebabnya dengan cara ini orang Melayu, Cina, India tidak dapat menghidup bau apa yang berlaku dalam negara mereka. Dan ini akan membuatkan lagi sentimen tidak ingin bercampur dan mengambil tahu tentang bangsa-bangsa lain. Jadi bila diasingkan orang Melayu, Cina, India dalam kelompok-kelompok mereka mengikut kluster ekonomi mereka, maka bibit-bibit pecahan tu memang wujudlah. Ya. Jadi akibatnya berlakulah pergolakan yang sememangnya didamba oleh British untuk mencekam lebih kuat tanah Melayu. Sebab kita tengok dalam masa penjajahan British macam-macam kekacauan yang kita rasa memang dia sendiri yang create dia kekacauan itu. Kan? Lepas tu ditambah pula dengan masyarakat Melayu yang pada waktu itu yang masih lagi hidup dalam dunia sendiri kerana masih ramai yang buta huruf. Okey, pendidikan agama Kristian. Mungkin ramai yang tidak menyadari bahawa British juga telah membantu Pak Yahudi apabila sekolah-sekolah Inggeris yang dibina di tanah Melayu waktu itu dijadikan markas untuk menolong Pak Yahudi menyebarkan agama Kristian. Dan fakta ini adalah benar kerana hasil temubual pihak muzium dengan Ibu Zain yang salah seorang tokoh dalam sejarah Melayu. Dia merupakan perempuan Melayu pertama yang ke sekolah Inggeris pada tahun awal-awal 1900. Satu-satunya. Jadi anda tahu siapa Ibu Zain? Ibu Zain ini adalah anak kepada penulis hikayat Pelayaran Abdullah. Jadi dia merupakan perempuan Melayu pertama masuk sekolah Inggeris dan dia tahu apa yang diajarkan di sekolah Inggeris pada waktu itu. Jadi pada zaman tu orang Inggeris selalu menyatakan orang Melayu tidak mahu membawa anak-anak mereka, menghantar anak mereka ke sekolah Inggeris. Kan? Sebab apa? Sebab orang Melayu tidak beranilah, sebab kalau pergi sekolah Inggeris anak mereka akan diajar tentang agama Kristian. Lepas tu di samping masalah demografi tu masalah sampingan lah. Okey, sedar atau tidak? Rupanya telah wujud perjanjian yang dibuat oleh British untuk menjaga kepentingan Israel di tanah Melayu. Kan? Kalau kita tengok kita imbau kembali sejarah bangsa Yahudi kan sebelum dia menjadi bangsa yang berpengaruh di barat. Yahudi sebenarnya dilayan sebagai masyarakat kelas ketiga, terutamanya di Jerman dan Eropah Timur. Dan antara bukti kebencian Eropah terhadap Yahudi adalah peristiwa Holocaust yang menyaksikan jutaan orang Yahudi dibunuh atas arahan pemimpin Jerman Adolf Hitler. Dan bangsa Yahudi bangkit dan menubuhkan World Zionist Organization pada 1897. Dan pertubuhan memang untuk mendapatkan simpati bagi penubuhan negara bangsa Yahudi yang kemudiannya diterbitkan dalam bentuk buku yang dinamakan The State of Israel. Jadi idea penubuhan Israel ini memang disokong oleh Britain menerusi deklarasi Balfour pada 1917 yang menyebut negara itu akan ditubuhkan di Palestin. Okey, kita tengok apakah dia perjanjian yang diwujudkan oleh British sebenarnya untuk menjaga kepentingan Yahudi di tanah Melayu. Yang mana undang-undang ini diperkenalkan di negeri-negeri Melayu bersekutu yang dinamakan Neutrality Enactment of 1914. Yang mana undang-undang ini memberi kuasa kepada raja-raja Melayu bagi mengisytihar dan menyeru rakyat serta penduduk yang berada di dalam negeri mereka untuk tidak terlibat dengan sebarang bentuk keganasan perang. Jadi bila wujudnya undang-undang ini, Raja Melayu akan tak bagilah kepada penduduk negara ini masuk campur jika ada pelarian perang daripada Yahudi nak masuk tanah Melayu, so mereka kena berdiam diri lah, tak boleh terlibat. Kan? Lepas tu diperkenalkan pula Trading with the Enemy Enactment 1915. Undang-undang ini pula melarang sebarang bentuk dagangan dengan syarikat musuh atau syarikat-syarikat yang berada di negeri yang sedang berperang. Dia sebenarnya dia nak sekat itulah Jerman yang menjadi musuh Yahudi. Kan? Lepas tu sebenarnya kalau dalam konteks peperangan, negeri yang bertaraf protectorate tidak boleh dilibatkan kan, jika kuasa pelindungnya terlibat dalam peperangan, tapi dalam hal ini tindakan ini dihalalkan.
Okey, walaupun undang-undang ini diperkenalkan di negeri Melayu Bersekutu, tapi ia sebenarnya mungkin usaha Yahudi untuk membawa lagi, lebih ramai lagi kaum Yahudi ke negeri-negeri Melayu Bersekutu pula. Tidak terhad kepada negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang. Jadi adakah agenda British ini berjaya? Jadi secara amnya strategi sama yang digunakan oleh British di Palestin tidak berjaya dilakukan ke atas tanah Melayu kerana ia sama sekali gagal kan. Jika diamati dalam lipatan sejarah negara kita, orang-orang Melayu bangkit menentang penjajahan British dan strategi mereka. Baik orang kebanyakan, alim ulama, cendekiawan, orang politik, golongan bangsawan maupun institusi raja. Kesemuanya berganding bahu menentang penjajahan British sehingga negara mencapai kemerdekaan. Jadi, pada penutupnya, kewujudan penempatan dan pendudukan masyarakat Yahudi dalam sejarah Malaysia tidak boleh dinafikan. Mereka juga adalah golongan minoriti selain Thai, Sing, Serani dan lain-lain. Namun disebabkan dasar kerajaan Malaysia pada tahun 97-an, itu dasar anti-Israel, menyebabkan golongan Yahudi ini tidak dapat meneruskan kehidupan dan menetap di sini. Jadi, bolehlah kita katakan masyarakat tanah Melayu kita ni adalah masyarakat yang sangat bertoleransi. Sebab itulah wujudnya masyarakat majmuk di negara kita hari ni, kan? Tapi dalam penulisan ini apa saya nak tekankan adalah adanya usaha tersembunyi British di samping dia menjajah, mereka juga menggunakan kesempatan untuk membawa masuk pelarian Yahudi ke negara ini tanpa disedari oleh masyarakat dan pemerintah tanah Melayu pada waktu itu. Okey, sekian saja persembahan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua kita iaitu Dr. Hasna binti Hussein. Saya fikirkan itu merupakan satu ilmu pengetahuan yang sangat berguna kepada kita mengenai pemahaman bagaimana Yahudi datang ke tanah Melayu iaitu bermula kemasukan British di Pulau Pinang dan terbukti dengan beberapa peninggalan sejarah seperti tanah perkuburan dan lain-lain juga. Kita juga dapat memahami beberapa konsep seperti apa itu kewarganegaraan Jusoli yang dibawakan British yang juga merupakan satu konsep Yahudi sebenarnya. Dan tanpa melengahkan masa juga saya ingin menjemput panel ketiga kita yang akan membincangkan mengenai karakter Zionis dalam Al-Quran. Jadi panel ketiga kita ini ialah Prof. Madya Dr. Mansur bin Sulaiman, merupakan Dekan Perkhidmatan Pelajar Universiti Malaysia Pahang dan beliau mempunyai kepakaran dalam bidang syariah dan ketamadunan. Dengan itu dipersilakan panel ketiga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator yang dihormati, sahabat-sahabat rakan panel. InsyaAllah saya akan cuba untuk menguraikan sedikit berkenaan dengan tajuk yang diberikan kepada saya. Cuma di situ ada kesukaran sedikit disebabkan perkataan Zionis itu. Apabila saya membilik Al-Quran, apabila kita membilik Al-Quran, kita akan jumpa di sana ada dua istilah ataupun dua nama yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang boleh kita kenakan dengan Zionis ini. Yang pertama sekali kita akan jumpa dalam Al-Quran bercerita tentang Yahudi. Yang kedua kita akan jumpa dalam Al-Quran, dia akan cerita berkenaan dengan Bani Israel. Dan masalahnya kita tak jumpa Zionis. Jadi macam mana itu? Okey, jadi untuk itu saya cuba untuk merujuk apa yang disebutkan oleh panel kita yang pertama sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan Zionis ini yang dikatakan sebagai satu pertubuhan politik yang memperjuangkan akan apa yang golongan Yahudi ini ingin bawa, dan mungkin kita pegang definisi itu. Okey, apabila kita merujuk Al-Quran, saya kata tadi,
kita akan jumpa dua perkataan tadi. Yang mana kita juga cakap Zionis itu adalah Yahudi dan mereka adalah orang Israel dan sebagainya. Jadi perkataan Israel dan Yahudi itu ada dalam Al-Quran. Pertama sekali kita lihat berkenaan dengan perkataan Bani Israel ataupun Israel itu sendiri. Israel ni kalau kita lihat dalam Al-Quran, terdapat Bani Israel dalam Al-Quran sangat banyak. Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi perkataan berkenaan dengan Bani Israel. Bahkan ada juga ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa mereka ini pernah menjadi sebagai satu umat yang dilebihkan oleh Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang bermaksud, wahai Bani Israel, hendaklah kamu ingati akan nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepada kamu, dan kami telah menjadikan kamu, memberikan kamu kelebihan daripada sekalian alam, daripada yang lain. Jadi inilah dia satu ayat yang digembar-gemburkan ataupun dikatakan oleh golongan mereka Yahudi itu, mereka merupakan Sya'bullahil Mukhtar, iaitu merupakan umat pilihan Allah. Cuma kalau kita lihat dalam tafsir, ada tafsirannya yang mana ayat ini ia ditafsirkan sebagai, ya Allah pernah berikan nikmat yang banyak, dan nikmat itu pula telah didetailkan dengan satu penjelasan Al-Quran, yang mana Al-Quran merakamkan kata-kata Nabi Musa ketika itu, yang menyebutkan berkenaan nikmat itu secara detail. Iaitu apa? Allah menyebutkan apa yang dikatakan oleh Musa kepada umat dia Bani Israel itu, yang memang kalau kita baca sejarah Nabi Musa dengan Bani Israel, kita akan sangat kenal berkenaan dengan perangai mereka. Cukup untuk kita kupas tajuk ini, kita baca cerita Nabi Musa bermula daripada di Mesir, keluar daripada Mesir, kemudian menuju ke Baitul Maqdis. Kita akan lihat perjalanan itu penuh dengan cerita-cerita berkenaan dengan cerita ataupun ciri-ciri orang Yahudi ini, ataupun boleh kita juga kaitkan dengan perangai Zionis itu. Okey, ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan uzkuru ni'matallah alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ta ahadan minal alamin. Yang lebih kurang maksudnya, Nabi Musa ingatkan kepada kaum Bani Israel, ingatlah berkenaan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kamu, antaranya Allah telah berikan kepada kamu banyak nabi-nabi di kalangan kamu. Dan Allah juga mendatangkan pemimpin-pemimpin besar daripada kalangan kamu. Dan kamu telah diberikan akan perkara-perkara yang tak pernah diberikan kepada orang-orang yang lain sebelum ini. Jadi inilah dia kelebihan Bani Israel. Tapi adakah Bani Israel itu Zionis? Kan? Jadi apa yang kita boleh dapat daripada kita nak faham Bani Israel ni seperti mana panel pertama kita sebut, Israel itu sendiri adalah nama kepada keturunan daripada Nabi Yaqub, iaitu anak-anak Nabi Yaqub digelar sebagai Bani Israel, anak-anak Israel. Dan dalam literature yang saya temui, nama kedua kepada Yaqub adalah Israel. Jadi Bani Israel ini merujuk kepada keturunan daripada Nabi Yaqub. Dan kalau kita baca di situ, Bani Israel ni, mereka ini kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat yang memuji mereka. Seperti mana kita baca tadi, walaupun itu ayat pujian, tetapi itu sebenarnya ayat peringatan ketika mana mereka sudah semakin lalai. Ingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala pernah pilih mereka dahulu. Tetapi hari ini mereka sudah tidak terpilih kerana mereka telah lari daripada landasan Al-Quran, dan perkara itu telah berlaku ketika mana Al-Quran itu turun menceritakan perkara itu. Okey, jadi Bani Israel ini dia adalah merupakan keturunan daripada Nabi Yaqub. Kita kata bangsa. Dan ada ayat yang tegur mereka, suruh mereka beriman, dan ada ayat yang memuji mereka dan sebagainya. Itu tentang Bani Israel. Kemudian Yahudi.
Tentang Yahudi ni pula, dia ayat-ayat yang menjelaskan tentang Yahudi ni juga seperti mana disebutkan oleh panel pertama tadi. Yahudi kalau kita tengok dalam Al-Quran, ayat-ayat yang Allah turunkan semua menjelaskan tentang kalau Yahudi dia sinonim dengan ataupun digambarkan dengan perangai kekufuran dan kemaksiatan ataupun kemungkaran. Tak ada ayat yang dalam bentuk pujian kepada mereka. Ayat yang ada antaranya ialah ayat yang suruh kita berhati-hati dengan mereka. Jangan jadikan mereka sebagai pemimpin kita. Ayat yang menjelaskan berkenaan dengan mereka adalah merupakan orang yang sangat berdendam terhadap kita dan nak memerangi orang-orang Islam. Dan banyak lagi ayat yang lain yang temanya semua adalah kejahatan. Bangsa yang penuh kejahatan. Jadi kemudian persoalannya, apa beza Bani Israel dengan kaum Yahudi? Bani Israel tadi disebutkan satu bangsa yang daripada Nabi Yaqub, ada yang baik, ada yang kemudian menjadi orang yang lari daripada agama yang benar. Tetapi kalau Yahudi, ini adalah merupakan satu kelompok yang digambarkan jahat, penuh dengan kekufuran, penuh dengan kemungkaran dan sebagainya. Jadi di situ. Dan kemudian kalau kita melihat pula tafsir Al-Quran berkenaan dengan bila timbulnya cerita tentang Yahudi ini, ada satu kaedah dalam tafsiran iaitu tafsir melihat kepada jalan masa Al-Quran. Dan kalau kita lihat terbitnya perkataan Yahudi ini, dia bermula daripada kisah Nabi Isa. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Man ansari ilallah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatu min bani Israel wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Panjang ayat. Ayat ini menjelaskan tentang cerita Nabi Isa. Detik-detik akhir di hujung-hujung sebelum Nabi Isa dibangkit, diambil oleh Allah naik ke langit. Pada ketika itu sudah berlaku pengkhianatan. Dan pada ketika itu Nabi Isa telah menyeru dia punya pengikut dia yang dikenali sebagai Hawariyun. Dan pada ketika itu ada 12 orang pengikut Nabi Isa. Nabi Isa berkata, Man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong aku? Demi Allah. Berkatalah Hawariyun, sahabat Nabi Isa, kami akan menjadi pendukung-pendukung itu. Kemudian Allah sebut, fa'amanat ta'ifatum min bani Israel. Selepas itu, ada sebahagian daripada Bani Israel yang kufur. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel. Ada sebahagian daripada Bani Israel itu beriman. Wa kafarat ta'ifah. Dan sebahagian lain menjadi kufur. Inilah ayat titik tolak cerita tentang Yahudi. Beberapa ayat selepas itu, dalam 3 atau 4 ayat lepas itu, Allah mendetailkan tentang golongan yang kufur itu. Siapa yang kufur itu? Allah menyebutkan, la tajidan nas lu'ina alladhina kafaru min bani Israel. Silap. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina asyraku. Yang bermaksud, kamu akan dapati sejahat-jahat orang yang bermusuh pada kamu, ataupun orang-orang yang sangat bermusuh kepada kamu, wahai orang beriman, adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di titik tolak cerita tentang Yahudi, dan kemudian selepas itu turun pelbagai ayat yang menceritakan tentang Yahudi. Yang semua sekali seperti mana kita sebut tadi, mengisahkan tentang kedurjanaan, kejahatan dan kebobrokan mereka. Kenapa kita kata gitu? Sebab kalau kita melihat kepada ayat-ayat yang turun berkenaan dengan Bani Israel ini, mereka bukan sekadar berlawan dengan manusia, tetapi mereka juga berlawan dengan Allah, dengan Rasul, dengan malaikat. Antaranya mereka berkata tentang Allah ini, Allah itu fakir. Dan ada juga mereka berkata bahawa tangan Allah itu dibelenggu. Dalam tafsiran menyebutkan bila mereka menyatakan bahawa Allah itu fakir. Apa ayat dia tak ingat pula. Tak apalah, nanti kita jumpa ayat. Apabila mereka menyatakan Allah itu fakir, dan kemudian mereka, nahnu aghniya, kami kaya.
ayat ini di antara sebab turunnya ialah apabila turun pensyariatan zakat. Mereka kata Allah ni fakir, minta duit. Kan? Mereka mencerca Allah. Dan ada juga menyebutkan tentang bahawa Allah itu adalah merupakan ada anak. Kan? Ini juga daripada golongan Yahudi ini. Dan macam-macam lagi. Dan mereka juga bermusuh dengan Jibril. Ada ayat dalam Al-Quran cerita tentang mereka bermusuh dengan Jibril. Dan penghinaan mereka terhadap para nabi. Dan mereka membunuh para nabi. Dan ada satu catatan Qurtubi dalam salah satu kitabnya menyebutkan ada di antara kejahatan orang Yahudi ini pernah satu masa, pada satu hari mereka telah membunuh 70 orang nabi pada satu masa. Dan inilah dia tentang kejahatan mereka. Kalaulah dengan Allah pun mereka berperang, dengan malaikat pun mereka berperang, Rasul yang diturunkan kepada mereka pun mereka perang, apatah lagi dengan manusia lain. Tidak ada harapan di situ untuk kita melihat bahawa ada kebaikan di situ. Kan? Jadi disebabkan itu, itulah di antara kalau kita lihat tentang ciri-ciri mereka. Dan kalau kita nak baca ayat-ayat dia banyak sangat, tetapi di antara satu ayat yang boleh kita baca, yang boleh kita rangkumkan sebagai satu kriteria yang sangat besar yang Allah sebutkan, iaitu dalam surah Al-Fatihah. Allah menyebut dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladina an'amta alaihim, iaitu jalan yang mana jalan yang Allah telah, orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang yang Allah murkai. Kalau kita baca tafsir, jalan orang yang dimurkai ini, ia adalah merujuk kepada jalan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah merupakan golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dia ciri kriteria yang terbesar yang Allah nak gambarkan kepada kita. Dan walaupun ciri yang kita sebutkan itu adalah ciri yang bersifat kesan dari perangai. Dan kita boleh lihat kenapa Allah memberikan, Allah menjelaskan penjelasan itu, sebab orang yang Allah murka ni maksudnya Allah marah sangat. Dengan segala perangai-perangai yang terkandung di situ sifat-sifat yang layak untuk mereka dimarah. Seperti mana kita sebut tadi, ciri mereka memerangi Allah, memerangi Rasul, memerangi Nabi, membunuh Nabi. Dan kalau kita belik kepada kitab Taurat yang telah mereka selewengkan pada hari ini, di situ kita akan lihat bagaimanakah ciri mereka yang seterusnya Allah menyebutkan sebagai golongan yang suka tahrif, menyelewengkan kitab ayat Allah, mengikut nafsu mereka. Di dalam kitab-kitab tersebut kalau kita lihat, inilah disitulah gambaran perangai mereka. Kitab suci mereka sendiri telah mereka nodai dengan kandungan yang sangat menyeleweng, yang tidak menggambarkan langsung tentang ia adalah agama samawi, agama daripada langit. Antara dalam cerita dalam itu, kita akan jumpa kisah-kisah tentang mereka memburukkan nabi-nabi. Ada nabi yang dikisahkan sebagai berzina dengan isteri orang. Antara cerita Nabi Daud, kan, berzina dengan salah seorang isteri kepada tenteranya, dan kemudian membunuh pula tentera itu kerana dia inginkan isteri orang itu. Cerita tentang Nabi Lut, cerita tentang Nabi Sulaiman yang dikatakan sebagai kadzab, pendusta, kan? Dan mereka membunuh Yahya, Zakaria, dan macam-macam lagi kalau kita lihat kisah-kisah mereka, perangai mereka itu. Jadi kalaulah Nabi mereka bunuh, dan kemudian Nabi yang merupakan orang yang diutuskan kepada mereka, contoh Nabi Daud lah kita kata. Nabi Daud Allah utuskan ketika mereka dalam keadaan lemah. Mereka dikuasai oleh golongan Jabbarun, golongan gangster, terjemah Jabbarun pada ketika itu. Lalu apabila mereka, Allah utuskan Nabi Daud yang berjaya untuk membawa mereka keluar daripada belenggu penjajahan itu, tiba-tiba mereka memerangi Daud. Mereka mendustai Daud. Mereka melamparkan segala perkara-perkara buruk kepada orang yang sebenarnya mengeluarkan mereka daripada belenggu penjajahan. Hero dinafikan haknya. Bayangkan hero sendiri, hero kita. Tetapi tiba-tiba kita
kita memburuk-burukkan hero kita. Bagaimanakah manusia macam ni? Dan itu yang kalau kita boleh lihat dalam Al-Quran. Dan kemudian sebagai pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu. Sebenarnya Al-Quran ini antaranya ia adalah merupakan kitab hidayah, petunjuk kepada kita. Ia bukan buku sejarah walaupun ada cerita-cerita sejarah di situ. Tetapi ia adalah kitab hidayah, nak membawa kita kepada petunjuk kebenaran yang boleh kita ambil kebenaran. Apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu tentang golongan Yahudi yang boleh kita katakan mereka inilah yang boleh kita katakan sebagai mungkin Zionis yang wujud sekarang dalam bentuk pertubuhan yang menaja keganasan itu. Jadi apa yang boleh kita lihat di sini, apa yang disebutkan oleh Al-Quran 1400 tahun dahulu yang merakamkan kisah ribuan tahun dahulu tentang golongan Yahudi, bermula dengan kisah pada zaman Nabi Musa, sebelum Nabi Musa sedikit, dan kemudian selepas Nabi Musa sehingga Nabi Isa. Kemudian perkara yang sama berlaku pada zaman Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana penyelewengan demi penyelewengan golongan Yahudi terhadap Nabi Muhammad dan pendustaan kepada Nabi Muhammad. Mereka memerangi Nabi Muhammad. Ciri-ciri mereka itu konsisten. Itu yang dirakamkan dalam Al-Quran dalam bentuk sejarah. Kemudian yang berlaku ketika Quran diturunkan. Dan kemudian selepas Quran diturunkan, ada 1400 tahun berjalan itu. Kita lihat sejarah itu berulang lagi. Dan pada hari ini dengan mata kita sendiri, kita lihat apa yang disebut oleh Al-Quran itu berlaku lagi. Dan ia membenarkan Al-Quran. Maka benarlah Al-Quran. Apa yang kita boleh lihat, kisah Yahudi ini adalah merupakan kisah yang mana sebagai salah satu mukjizat Allah nak beritahu orang ini walaupun dah ribuan tahun berlalu disebutkan oleh Al-Quran perangai mereka, tetapi perangai itu masih sama, kan? Dan mereka merupakan bangsa yang tidak boleh dipercayai, dan kalau diberikan kepercayaan maka mereka akan mengkhianati. Dan itu yang berlaku pada hari ini. Mereka juga merupakan orang yang tidak boleh diberikan kekuasaan. Kalau diberikan kekuasaan, mereka akan gunakan kekuasaan itu untuk menghancurkan termasuk orang yang beri mereka kuasa. Kan? Okey. Jadi saya ingat dah 20 minit dah tu yang boleh saya kongsikan. Itulah di antara pengajaran yang boleh kita ambil, kan? Dan kita di samping pengajaran kita dapat tadi tentang mereka, satu lagi pengajaran, kita jangan tiru perangai mereka. Kalau kita ikut perangai mereka, kita juga akan dapat habuan seperti mana habuan yang mereka dapat, iaitu apa? Kehinaan, laknat dan segala benda kejahatan yang bakal ditimpa kepada orang yang mencontohi perangai seperti itu. Jadi saya ingat setakat itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Mansur bin Sulaiman. Saya fikirkan ia merupakan satu maklumat yang saya rasa kita perlu ambil iktibar mengenai karakter Zionis. Dengan itu, saya ingin membuka peluang untuk sebarang pertanyaan. Jadi, maybe boleh ada display soalan di sini. Moderator, adakah nak saya jawab terus ke ataupun bagaimana? Ada display soalan tu? Okay. So, kita nak display soalan di bawah dahulu tu kan macam di sini? dah ada. Dah ada? Nak assign kepada siapa? Tapi tak nampak. Oh, tak nampak ya? tak saya nampak personally saya nampak. Dah nampak dah? Okey. Okay, dah nampak. Okay. So, saya akan pick beberapa soalan. Soalan yang saya rasa agak penting. Soalan pertama ia berkaitan dengan perjanjian Balfour. So, ini mungkin kepada panelis yang pertama. Mohon minta panelis kaitkan mengenai perjanjian Balfour dengan Picard, saya rasa.
sikit perjanjian Balfour Okey. dengan Pico. Ya. Ya. Saya rasa begitulah Mungkin persoalan. saya berminat untuk menjawab soalan ni. Ha. Pertama, kita kena ingat bahawa semua perjanjian ini, Sykes-Picot dan juga deklarasi Balfour, dia berlaku di saat kerajaan Osmaniyah sedang bergelut untuk mempertahankan wilayah pentadbiran mereka mainly di Timur Tengah, itulah di Asia Barat. Jadi mereka berhadapan dengan kuasa-kuasa kolonial yang datang daripada belah Eropah, termasuklah juga Soviet Union ataupun USSR, termasuklah juga Itali, Perancis, British dan seumpamanya. Jadi dalam membabitkan wilayah yang letaknya di Syria, di Palestin, di Iraq, di Jordan sekarang ini, itu adalah menjadi wilayah yang menjadi perebutan di antara Perancis dan juga British. Maka akhirnya setelah mereka melakukan beberapa perundingan lah. Sebelum itu di antara mereka ni dah membahagi dah, orang kata memfaraidkan, melukis peta-peta Arab ni mengikut selera politik mereka sendiri di saat mereka tu sedang berada di ambang kemenangan menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Mereka dah melakarkan dah, contohnya Libya dapat dekat Itali. Kemudian apabila membabitkan sempadan di antara negara-negara yang saya sebut tadi, akhirnya British dia mengadakan rundingan dengan beberapa pegawai diplomat daripada Perancis. Dua pegawai diplomat Perancis itu namanya Sykes dan juga Picot. Pasal itu dinamakan perjanjian itu sebagai perjanjian Sykes and Picot yang ditandatangani pada tahun 1916. Apa yang menarik di sebalik perjanjian Sykes-Picot ni adalah mereka telah pun mengenakan dasar divide and rule tadilah. Maksudnya di belah utara, seperti mana di utara Syria sekarang ni, di Lebanon, itu diserahkan kepada Perancis. Sementara di belah selatan pula, termasuk Jaziratul Arab, Kepulauan Arab, dan juga di belah Iraq itu diserahkan kepada British kerana British dia nak sangat kuasa dan juga sumber minyak di negara Iraq. Tapi yang menariknya dalam Sykes-Picot itu, pada permulaannya mereka telah pun bersetuju supaya menjadikan kawasan Palestin itu sebagai kawasan international zone. Maksud international zone ni seolah-olah adalah Perancis dan British bolehlah mentadbir, dipanggil sebagai kawasan mandate, kawasan wilayah yang mereka jajah bersama. Jadi pada permulaannya itu persepakatan mereka. Mereka menyatakan bahawa okey, kawasan lain kita pecahkan, aku dapat negara ni, aku dapat negara ni, tapi Palestin ini kita kecualikan. Semua orang boleh mentadbir Palestin. Cuma Haifa ataupun Tel Aviv sekarang ni, kalau ikut perjanjian Sykes-Picot tu diserahkan kepada British kerana Haifa tu dia bandar pelabuhan. Kalau tak nanti British dia tidak ada tempat untuk melabuhkan kapal mereka lah. Tapi bila berlakunya tahun berikutnya, ditambah pula Zionis mengambil kesempatan dengan British, dan British pun mengambil kesempatan dengan rayuan serta lobi-lobi yang dibawa oleh pertubuhan Zionis antarabangsa. Saling mempergunakan kedua-dua di antara British dan Zionis ni. Maka akhirnya bila mereka membincangkan apa nak berlaku lepas British menang mengalahkan Osmaniyah di Palestin ni, tiba-tiba yang pertamanya mereka menyerahkan, mereka menyatakan bahawa Palestin itu akan dijadikan dalam masa beberapa tahun sebagai national home ataupun negara bangsa kepada orang Yahudi, walaupun orang Yahudi pada waktu itu terlalu minoriti. Itu yang pertama lah. Dan yang keduanya adalah British juga telah pun memungkiri janji mereka dengan Perancis dengan menyatakan bahawa yang kami janji dulu international zone di Palestin itu kami tak dapat laksanakan. Kononnya kerana apa? Kononnya kerana mereka ni bersimpati dengan pertubuhan Zionis antarabangsa. Maka daripada tahun 1917 British duduk di bawah nama British Mandate di Palestin itu, sampailah akhirnya British keluar tahun 48. Itulah tempoh yang menyaksikan ramainya pendatang-pendatang Yahudi daripada seluruh pelosok dunia, termasuklah juga yang ada kat rantau tanah Melayu, yang ada dekat Eropah Timur, termasuklah juga Yahudi-Yahudi yang mereka ni telah pun berkahwin campur dengan orang-orang Afrika. Ada dipanggil sebagai Alpha Jewish, orang Yahudi yang berkulit hitam ni. Akhirnya mereka telah pun berhijrah beramai-ramai dengan ditaja oleh yayasan Zionis antarabangsa dengan fund-fund, dengan dana-dana yang mereka dapat. Dan mereka ni pun golongan pemodal. Mereka ni golongan keluarga Rothschild sebagai contohnya.
Mereka ni golongan yang kaya dan mereka ni menaja. Siapa-siapa orang Yahudi duduk situ akan diberikan tanah dan rumah percuma. Tanah dan rumah percuma tu didirikan di atas tanah siapa? Didirikan di atas tanah orang Arab Palestin. Nah, ini yang kita kena faham ni sebagai orang Malaysia. Bukannya saja-saja negara kita ni mengambil dasar untuk tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Kerana kezaliman yang mereka lakukan itu menyebabkan kita mengambil tindakan sedemikian rupa. Okey, mungkin kita tengok soalan lain kot. Diserahkan kepada moderator. Untuk soalan kedua, saya rasa tadi ada dibincangkan, tapi soalan kedua, adakah Yahudi semestinya Zionis? Ada terdapat beberapa bangsa Yahudi yang tak bersetuju dengan tindakan rejim Zionis Israel. So panel kedua ataupun yang ketiga boleh respon saya rasa. Dr. Mansur, sila. Saya boleh tambah agak sikit nanti. Rasanya Dr. Irfan dah sebut awal tadi. Zionis ni adalah merupakan satu pertubuhan politik. Dan kalau kita faham di sudut itu, tidak semualah orang Yahudi yang terlibat tu. Sebab tu kita lihat ada juga yang tidak bersetuju dan sebagainya. Dan kalau kita melihat kepada penjelasan Al-Quran tadi, yang kita kupas tadi, Yahudi itu merujuk kepada satu kelompok yang kita kata pelampau. Kan? Dan dalam Al-Quran juga satu lagi cerita Bani Israel. Ini adalah merupakan bangsa yang sama. Kan? Tetapi kenapa bila Bani Israel itu, ayatnya tidak, ada ayat yang tidak semua menjelaskan ciri yang sebagai pelampau itu. Kerana ada juga di kalangan mereka itu merupakan orang-orang yang pada ketika ayat itu diturunkan, mereka merupakan golongan beriman dengan agama yang dibawa oleh para rasul yang diturunkan pada ketika itu, termasuklah pada zaman Nabi, ada juga di kalangan orang Yahudi yang pada ketika itu yang memeluk Islam. Antaranya Abdullah bin Salam, salah seorang daripada rahib Yahudi yang pada ketika itu apabila dia melihat Nabi SAW membawa wahyu dan kemudian apabila dia mentalikan, tali ni bahasa apa? Mengaitkan dengan apa yang dalam kitab Taurat yang dia baca. Inilah Nabi yang ditunggu-tunggu. Maka dia beriman. Jadi dalam keadaan ini boleh kita jawab, itulah tidak semua Zionis lah. Wallahualam. Okay, terima kasih respon tersebut. Dan soalan ketiga, dan saya rasa soalan ketiga ini berkaitan dengan panel kedua kita iaitu Dr. Hasnah. Soalannya adalah berkaitan, adakah Yahudi masih ada di Malaysia? Dan saya combinkan sekali soalan ini, apakah implikasi andai penjajahan tersebut berjaya tetapi dalam bentuk lain seperti peperangan pemikiran? Okey, terima kasih kepada moderator. Untuk menjawab soalan yang pertama tadi kan, adakah Yahudi masih wujud di Malaysia? Kalau kita tengok pada fakta yang kita jumpa tadi bahawa sehingga 1970-an kerajaan Malaysia dah isytiharkan dasar anti Israel kan. Dan benda ni kita tak boleh nak kata Israel memang tak ada terus. Kita tak boleh kata macam tu. Sebabnya mungkin ada saki-baki mereka yang berselindung di sebalik agama mereka kan, agama dan mengaku bangsa-bangsa tertentu. Jadi pada pendapat saya sebenarnya walaupun kita boleh katakan okey Yahudi memang dah tak ada dah di Malaysia sebab last hari tu pun 10 orang berhimpun dekat rumah ibadat mereka dihalau dan seterusnya, boleh hilang macam tu. Tak, bagi saya mungkin masih ada dalam kalangan rakyat Malaysia ada golongan Yahudi. Dan soalan yang kedua tentang apakah kalau penjajahan mereka dulu tidak berjaya, adakah mereka boleh menjajah kita dari aspek pemikiran? Ya, betul. Sekarang ni sedar atau tidak memang kita dijajah dari segi pemikiran oleh Barat dan juga Yahudi itu sendiri. Cuba lihat saja keadaan masyarakat kita sekarang ni. Dengan lahirnya macam-macam aplikasi yang kita tengok macam membuatkan masyarakat kita hanyut dan macam lupa diri. Tengok saja budaya TikToknya kan, budaya pakaiannya, pemikirannya. Lepas tu sebelum ni ada Isaac kan. Itu adalah benar-benar budaya Yahudi yang mahu memecah belahkan rakyat
sesuatu negara. Jadi dia bawa budaya Aztec tu cuba mengusung masuk ke Malaysia waktu itu untuk memecah belahkan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum di negara ini yang selama ini hidup aman damai, tiba-tiba ada benda tu kan. So nasib baiklah kerajaan Malaysia tidak mengambil indah tentang Aztec itu. Sebabnya kita sedar bahawa negara kita, masyarakat majmuk negara kita tidak sama dengan budaya dan sejarah negara lain. So negara kita sebenarnya bukan mengamalkan diskriminasi kaum sebagaimana yang diutarakan oleh golongan Aztec itu sendiri. Cumanya kita sebagai negara Malaysia, kita ada sejarah tersendiri yang mana setiap kaum di Malaysia sememangnya mendapat hak yang sama. Tak ada orang yang didiskriminasikan. Tapi melalui Aztec dia cuba menjajah pemikiran rakyat negara ini, pemerintah negara ini mengamalkan diskriminasi. Tapi alhamdulillah benda tu tidak berjaya masuk ke negara kita. Okey, itu saja penerangan dari saya. Terima kasih Dr. Hasnah, penerangannya sangat lengkap. So kita ada masa lagi lebih kurang dalam 10 minit. So saya akan bacakan soalan yang seterusnya, ia berkaitan dengan undang-undang. Okey, sekarang Israel berjaya membesarkan wilayah mereka, tetapi dari segi undang-undang ianya tidak sah. Okey. Jadi kenapa kalau sudah mengetahui bahawa kekuasaannya sekarang ini tidak sah, namun mereka tetap meneruskan penyiksaan kepada masyarakat Palestin? Jadi kita mohon ia berkait dengan panel pertama kita, dipersilakan. Okey, baik. Soalan yang cantik daripada saudari Nurul Farhanah. Kita tak dapat nafikan bahawa kalau kita rujuk kepada senarai resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, terlalu banyak resolusi yang menolak beberapa tindakan unilateral Israel ke atas orang Palestin. Sebagai contohnya yang terkini, kita perhatikan bagaimana cubaan Israel untuk mengilhaq. Mengilhaq ni maksudnya annexation, iaitu untuk merampas wilayah baru di lembah Jordan bersempadanan dengan negara Jordan lah. Yang mana mereka cuba akhirnya matlamat politik mereka yang berikutnya setelah mana mereka menjadi dominan dekat rantau Palestin itu adalah mereka cuba untuk mengalihkan pusat pemerintahan, the capital city of Israel ni, daripada Tel Aviv yang letaknya dekat di lautan Mediterranean itu, mereka nak alihkan pergi ke Jerusalem ataupun di Baitul Maqdis, di Al-Quds ataupun nama lainnya di tebing barat, iaitu wilayah yang menjadi titik perebutan utama tu, tapak di mana terletaknya Al-Masjidil Aqsa. Jadi mereka cuba untuk mengalih pusat pemerintahan mereka ke situ. Jadi dengan sebab itu kalau kita perhatikan perangai Zionis ni adalah mereka tak ramai. Dari sudut kuantiti, mereka ni adalah bangsa yang tidak ramai di dunia ni. Semasa saya buat kajian bersama rakan-rakan Palestin dulu, kita tengok dari sudut statistik kekeluargaan lah, demografinya. Orang Israel ni mereka, ahli keluarga mereka ni terlalu sedikit. Saiz keluarga mereka ni kecil berbanding dengan orang Arab Palestin. Jadi mereka ni tidak ramai. Jadi walaupun tak ramai dan mereka tahu bahawa mereka ni tak ramai, apa yang mereka buat ialah sama seperti mana yang mereka lakukan dahulu. Iaitu mereka ni sering menggunakan proksi kuasa-kuasa besar dunia untuk menguasai dunia pada zaman sekarang ni. Kalau dulu mereka bersama-sama dengan British, kerana British kuasa besar dunia. Sebelum daripada itu lagi, mereka ni pernah bersekongkol. Tadi Dr. Mansur ada menceritakan akan kisah pengikut Nabi Isa. Sebahagian daripada mereka kufur, sebahagian beriman. Yang kufur tu mereka telah pun bersekongkol dengan Raja Rom Timur yang menguasai Palestin pada waktu itu, merancang untuk membunuh Nabi Allah Isa AS. Perangai mereka yang berulang-ulang. Bangsa yang sama dan berulang-ulang. Dan zaman sekarang ni, zaman moden sekarang ni, apa yang mereka buat adalah mereka menggunakan proksi kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat untuk mendapat cita-cita dan aspirasi politik mereka menjadikan Jerusalem itu ataupun Baitul Maqdis itu, tebing barat itu sebagai pusat pemerintahan negara Israel. Jadi dengan sebab itu kita tengok dengan kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya presiden beberapa tahun sudah, dan kebetulan Donald Trump pun akan bertanding lagi untuk mengekalkan term dia, penggal presidensi dia yang kedua tak lama lagi di Amerika Syarikat.
kita perhatikan bahawa apa yang Donald Trump tawarkan sekira menang adalah apa? Adalah dia akan mengalihkan kedutaan Amerika Syarikat yang asalnya daripada Tel Aviv tapi nak dipindahkan berhampiran dengan Al-Masjidil Aqsa, iaitu letaknya di Jerusalem, di Baitul Maqdis. Jadi sudah tentu ini satu tindakan provokasi, dan inilah dia perangai Yahudi. Mereka ni walaupun disekat oleh undang-undang antarabangsa, berapa kali mereka ni kena dijatuhkan dengan hukuman bersalah oleh mahkamah di The Hague, okey, didapati bersalah tindakan-tindakan mereka ni unilateral. Bagaimana mereka ni membina tembok-tembok pemisah. Kalau kita pergi ke Palestin, kita akan tengok bagaimana Israel ni suka hati dia saja membina tembok pemisah. Dulu kita berbangga tembok Berlin yang memisahkan Jerman Timur, Jerman Barat telah pun roboh. Tapi zaman moden sekarang ni mereka masih lagi membina. Kalau ada satu kampung kecil Palestin, mereka akan membina di sekeliling kampung itu tembok yang besar. Orang Palestin tak boleh nak keluar daripada kampung halaman mereka. Itu realiti yang berlaku sekarang di Palestin. Ini semua adalah tindakan yang salah dari sudut undang-undang antarabangsa. Tapi malangnya Israel ini, mereka ni bongkak dan angkuh. Mereka mempedulikan akan tuntutan masyarakat antarabangsa. Kerana apa? Kerana mereka ni sentiasa menempel dengan kuasa besar dunia sekarang ni, iaitu antaranya Amerika Syarikat. Jadi inilah di antara cabaran kita dalam nak berhadapan dengan kezaliman Israel yang berterusan daripada zaman dulu sampai ke zaman sekarang. Kembali kepada moderator. Okey, terima kasih atas respon tersebut. Ada soalan daripada timbalan dekan akademik kita, iaitu dari mana Zionis membeli dana yang banyak untuk menjana program-program mereka. Saya rasa ini telah pun terjawab melalui penjelasan Dr. Ahmad Irfan, iaitu menggunakan proksi negara-negara kuasa besar. Dan saya terpanggil untuk soalan terakhir, iaitu daripada saudara Hasnur Hamid, iaitu adakah kita langsung tidak boleh berdiplomasi dengan Yahudi? Bagi jenayah-jenayah yang berlaku di peringkat antarabangsa, siapakah yang bertanggungjawab menjadi pengadil? Jika PBB atau Mahkamah Antarabangsa, siapakah mereka dan siapa yang menganggotainya? Dan saya rasa soalan ini pun agak penting. So mungkin saya rasa panel pertama untuk menjawab soalan daripada saudara Hasnur Hamid ini, persilakan. Okey, baik. Mungkin Dr. Mansur pun boleh bantu jawab lepas ni. Adakah kita langsung tidak boleh berdiplomasi dengan Yahudi? Jawapannya bagi saya tidak. Kita masih lagi boleh mengadakan hubungan dengan mereka. Yang kita bermusuh ni bukannya dengan seluruh bangsa Yahudi. Kita berhadapan dengan penyokong-penyokong pergerakan Zionis saja. Kalau kita tengok hasil daripada diskusi wacana ilmiah kita ni, janganlah pula sampai kita membuat kesimpulan yang agama Islam dan juga masyarakat Malaysia secara umumnya adalah bangsa yang terlalu resis, menyamaratakan semua Yahudi ni sebagai bangsa jahat. Semuanya tidak. Hakikatnya yang kita bermasalah ni adalah penyokong-penyokong pertubuhan Zionis sahaja. Bahkan dalam sejarah Islam pun seperti mana Dr. Mansur sebut, Nabi Muhammad sendiri pernah berkahwin dengan orang Yahudi. Sofiyah binti Huyai, isteri Nabi, adalah berbangsa Yahudi. Kemudian Nabi juga bermuamalah, Nabi juga berdagang, berurus niaga dengan orang Yahudi. Bahkan di saat kewafatan Nabi, baju perang, baju besi Nabi itu masih lagi digadaikan, masih lagi tergadai di tangan pedagang Yahudi. Jadi kita tidak ada masalah dengan Yahudi yang menghargai nilai kemanusiaan. Tapi kita hanya berhadapan dengan masalah orang-orang Yahudi yang mana mereka ini menolak kemanusiaan dan bersikap unilateral. Dia hanya buat tindakan satu pihak saja dan mengabaikan pandangan orang lain. Dengan sebab itulah, kalau kita perhatikan apa-apa saja dasar yang diputuskan di peringkat antarabangsa, baik di Majlis Keselamatan PBB ataupun di Mahkamah Antarabangsa di The Hague, mereka ni akan ignore. Kalau mereka tak ignore pun, kadang-kadang mereka akan mengharapkan Amerika Syarikat untuk menggunakan kuasa veto. Kita boleh tengok senarai resolusi Majlis Keselamatan PBB yang mana akhirnya Amerika Syarikat mengangkat tangan menggunakan kuasa veto untuk membatalkan resolusi yang mengkritik beberapa tindakan unilateral oleh pihak Zionis Israel. Allahu'alam. Kalau Dr. Mansur nak tambah, dipersilakan. Boleh. Jika ada panel lain ingin menambah, dipersilakan. Saya nak tambah ni satu saja tau. Satu saja.
dia apa-apa asal Amerika tu duduk ke atas sampai bila-bila lah, macam tu lah Palestin. Tidak ada kesudahannya. Itu saja boleh cakap. Okey, serahkan pada Prof. Dr. Mansur. Dr. Mansur, ada apa-apa penambahan? Sikit lah. Nabi Muhammad SAW tunjukkan satu contoh yang baiklah dalam isu diplomasi ni. Contoh yang biasa kita dengar, kisah berkenaan dengan seorang wanita tua Yahudi yang duduk dekat dengan rumah Nabi. Dia buta dan setiap hari Nabi SAW hantar makanan untuk dia. Dan dia sedar orang itu ialah Nabi ketika mana orang lain pula yang ganti bagi makan itu, iaitu Abu Bakar selepas daripada kewafatan Nabi. Yang mana cerita tu setiap hari kalau Nabi bagi makan, maka dia akan menghemburkan kata-kata yang tak baik lah untuk Muhammad. Dia tak tahu apa yang bagi makan itu Nabi Muhammad. Jadi di sini kita tunjuk bagaimana Nabi menunjukkan contoh, walaupun orang itu memusuh Nabi, orang tu menghamburkan kata-kata Nabi, tetapi Nabi SAW tetap mendatangi dia, memberikan kebajikan kepada dia, kan, sebagai satu tanggungjawab, kan, daripada seorang Muslim kepada yang lain walaupun dia bukan Islam. Dan hasil daripada selepas itu, Abu Bakar yang bagi makan, wanita ini pada hari itu baru dia tahu rupanya orang yang biasa bagi dia makan itu ialah Muhammad, dan Muhammad sudah tiada. Dia tahu tu macam mana. Abu Bakar kata selepas dia rasa cara Abu Bakar tu lain, bukan macam yang dibuat oleh Nabi, kan. Lalu kemudian dia memeluk Islam, kan. Jadi inilah contoh diplomasi. Dan satu lagi kisah bagaimana Nabi juga selepas dari perang Khaybar, kan. Peristiwa Khaybar ni peristiwa besar. Lalu kemudian ada seorang wanita memberi makan kepada Nabi, masak untuk Nabi. Jadi Nabi terima makanan. Rupanya makanan itu adalah makanan yang diletak dengan racun. Tapi Nabi masa itu tetap menerima akan makanan itu, kan. Dan kemudian diwahyukan kepada Nabi bahawa itu adalah racun, tapi Nabi tergigit sikit, kan. Dan racun itu memberi kesan kepada Nabi sehinggalah kewafatan Nabi. Jadi Nabi kat situ ada diplomasi, toleransi, berlapang dada kepada mereka yang memberikan menaja keamanan. Tetapi dalam kes mereka yang memerangi Islam pada ketika itu, contoh peristiwa bagaimana pengkhianatan Bani Israel, beberapa suku yang duduk di Madinah masa itu, bermula dengan Bani Nadir, Bani Qainqa dan Bani Quraidah. Mereka semua selepas itu diberikan pengajaran kepada mereka, hasil daripada mereka yang melanggar perjanjian. Tetapi ketika mana mereka masih lagi berpegang dengan perjanjian yang diputuskan bersama Nabi, Nabi memberikan hak mereka mengikut sepatutnya. Tetapi bila mana mereka diajar, apabila mereka yang mencabuli perjanjian itu. Dan di sini Nabi juga menunjukkan, walaupun Al-Quran berkali-kali cerita tentang perangai mereka itu yang mencabuli, suka mencabuli ataupun mengkhianati perjanjian, Nabi tetap membuat perjanjian ketika itu Nabi berada di pihak yang boleh kawal, boleh kontrol, kan? Dan ternyata Nabi boleh kontrol pada ketika itu. Dan apabila mereka yang memutuskan pada ketika itu, Nabi boleh membuat kata putus apakah tindakan seterusnya untuk mereka. Tapi Nabi masih lagi memberikan ruang dan peluang untuk berdamai dekat situ. Islam memberikan perdamaian, kan? Tetapi apabila mereka melakukan sesuatu yang curang, maka di situ mereka perlu diberikan sesuatu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tamat iaitu pada pukul 3.31 sekarang. Okey, terima kasih kepada hadirin yang sudi meluangkan masa dalam wacana ilmiah sains kemanusiaan. Tidak dilupakan ucapan terima kasih juga kepada pimpin kerana sudi berkongsi kepakaran untuk membolehkan wacana ilmiah ini berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada hadir kita iaitu Ustaz Farid dari pimpin. Dengan ini saya sudahi wacana ilmiah kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.